Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Fatihah dan kali ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang analisis perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan dalam membentuk kemenjadian murid. Okey, baiklah. Pertama sekali kita bermula dengan pengenalan. Okey, apa itu falsafah pendidikan? Falsafah pendidikan adalah satu istilah yang terdiri daripada dua perkataan iaitu falsafah dan pendidikan. Falsafah dapat didefinisikan sebagai semua jenis ilmu tentang kewujudan termasuk tentang manusia, Tuhan dan alam dan juga merujuk kepada aktiviti menghayati ilmu-ilmu dalam segenap lapangan kehidupan manusia. Seterusnya, pendidikan pula merupakan satu proses yang berlaku sepanjang hayat yang mengarah kepada kemajuan diri seseorang. Oleh itu, bila digabungkan falsafah dan pendidikan, kita dapat ringkaskan bahawa falsafah pendidikan adalah kajian tentang pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Seterusnya kita lihat pula falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini dulu kita sebut dia sebagai falsafah pendidikan negara iaitu FPN. Sekarang dia dah berubah kepada FPK. Dia merupakan satu laluan negara arah membentuk satu sistem pendidikan yang seimbang. Falsafah ni dia bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri untuk kemakmuran masyarakat dan negara. Seterusnya kita masuk pula kepada elemen FPK. Elemen-elemen dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, pendidikan merupakan satu usaha yang berterusan. Kemudian pendidikan ni juga dia bertujuan untuk memperkembangkan potensi individu, iaitu perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu, melahirkan insan yang seimbang dan harmonis, kepercayaan kepada Tuhan, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, rakyat Malaysia berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya melahirkan kesejahteraan diri serta rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Baiklah, sekarang kita masuk pula kepada sistem perkembangan pendidikan di Malaysia. Kita dapat bahagikan sistem perkembangan pendidikan di Malaysia kepada dua bahagian, iaitu sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan. Manakala ketika sebelum kemerdekaan, kita dapat bahagikan pendidikan di Malaysia kepada dua bahagian, iaitu sebelum penjajahan British dan semasa penjajahan British. Sebelum penjajahan British hanya ada satu sistem pendidikan iaitu sistem pondok, maksudnya pendidikan pondok. Kemudian semasa datangnya penjajahan British, kita ada sistem vernacular tahun 1855, kemudian laporan Chismes 1946, laporan Barnes 1950, laporan Penwu 1952, Ordinan Pelajaran 1952 dan kemudian laporan Razak 1956. Kemudian bila negara mendapat kemerdekaan, kita ada laporan Rahman Talib 1960, Ordinan Pelajaran 1967, laporan Hussein On 1971, laporan Kabinet 1979 dan kemudian Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP pada tahun 2007. Baiklah, sekarang mari kita lihat perkembangan pendidikan sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, kita mulakan dengan sistem pendidikan pondok, iaitu pendidikan bukan formal ini dipercayai berkembang dengan penyebaran agama Islam di Tanah Melayu pada abad ke-14. Kemudian pendidikan pondok ni dia berkembang pesat bermula pada abad ke-18, iaitu dipelopori oleh ulama-ulama dari petani. Pengenalan bagi pengajian pondok. Pengajian pondok ini merupakan satu pendidikan mengikut cara tradisional dalam memainkan peranan penting untuk memperkenalkan, menyebarkan, mengembangkan dan meluaskan ilmu pengetahuan agama kepada anak bangsa. Antara ciri-ciri sekolah pondok ialah kebanyakan kitab yang digunakan adalah dibawa dari negara Islam di Timur Tengah seperti Mesir dan negara-negara Arab yang lain. Kemudian kaedah pembelajaran adalah kaedah hafalan. Kaedah hafalan ini adalah kaedah utama yang digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, dan pelajar perlu menghafal hukum-hukum berkaitan dengan syiar Islam. Seterusnya, tenaga pengajar adalah dari golongan para ilmuwan seperti imam-imam dan haji. Kemudian pentaksiran adalah seorang pelajar perlu menghatam Al-Quran sebanyak 4 atau 5 kali
sebagai satu syarat untuk menamatkan pengajian mereka. Iaitu pengajaran dan pembelajaran dia seperti pengajaran Al-Quran dan tajwid, tafsir Al-Quran dan hadis, serta fiqh dan tauhid. Okey, kemudian pengajian pondok ini dibuat sama ada di surau ataupun di madrasah. Okey, hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu hubung kait antara sekolah pondok dengan FPK adalah pertama, sekolah pondok adalah berasaskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita dapat lihat bagaimana sekolah pondok ini dia menekankan tentang pembelajaran agama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya melahirkan pelajar yang berakhlak mulia serta bertanggungjawab dalam mengingati dan menghafal hukum dalam syiar Islam. Sekarang kita berpindah pula kepada sekolah vernacular. Okey, definisi vernacular adalah bahasa vernacular bermaksud bahasa atau dialek yang dipertuturkan oleh golongan atau kaum tertentu dalam masyarakat. Okey, sekolah vernacular pula bermaksud sekolah yang menggunakan bahasa ibunda tersendiri dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Okey, dalam sekolah vernacular ni, pihak British menggunakan dasar pecah dan perintah iaitu dia menyebabkan perpecahan antara kaum. Okey, antara jenis sekolah vernacular adalah sekolah Melayu, Cina, Tamil, Inggeris dan sekolah agama. Okey, pertama sekali untuk bagi sekolah Melayu. Tahap pelajar peringkat rendah iaitu bertujuan hanya untuk menyedarkan orang Melayu tentang kebolehan membaca, menulis dan mengira. Okey, kemudian persekolahan terbahagi kepada 2 sesi, kemudian menubuhkan 2 institusi pendidikan kepada guru iaitu Perguruan Sultan Idris dan juga Perguruan Perempuan Melayu Melaka. Okay, kemudian bagi sekolah vernacular Cina pula, menggunakan bahasa Cina ni sebagai bahasa pengantar, iaitu murid diajar dengan bahan-bahan klasik iaitu seperti mengira menggunakan sempua, kemudian belajar menulis tulisan Cina menggunakan teknik hafalan sebagai strategi pembelajaran mereka. Okay, dalam sekolah vernacular Tamil, bahasa Tamil dijadikan sebagai bahasa pengantar. Kod Buruh telah berkuat kuasa pada tahun 1925 di mana estet yang mempunyai 10 orang kanak-kanak yang berumur lingkungan perlu dihantar ke sekolah bagi kanak-kanak persekolahan. Okay, kemudian untuk sekolah vernacular Tamil adalah untuk mengurangkan masalah buta huruf. Okay, seterusnya, sekolah vernacular Inggeris iaitu sekolah di kawasan bandar. Okay, diajar oleh padri-padri dari Eropah. Okay, yang sekolah vernacular Inggeris ni adalah dia mengutamakan bagi golongan-golongan bangsawan. Okay, seterusnya, sekolah vernacular agama iaitu pelajar daripada semua kaum dibenarkan masuk ke sekolah ini dengan bayaran dan didirikan oleh orang Melayu Islam. Okey, kita dapat lihat dekat sini, jenis sekolah vernacular ni, dia yang pertama adalah menggunakan bahasa pengantar adalah bahasa masing-masing dan kurikulumnya adalah berbeza. Okey, jadi kita dapat lihat bagaimana sekolah vernacular ni dia tidak menyatupadukan masyarakat pelbagai kaum. Okey, antara hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan adalah sekolah vernacular ni dia melahirkan murid yang berilmu pengetahuan. Okey, hal ini kerana murid-murid ni dia menggunakan bahasa pengantar iaitu bahasa ibunda masing-masing. Jadi mereka lebih mudah untuk memahami pelajaran dalam sesi pengajaran oleh guru. Okey, sekarang kita teruskan pula kepada laporan Cheesman 1946. Okey, laporan Cheesman ni ditubuhkan oleh Mr. Harold Ambrose Robinson Cheesman. Kesan daripada peperangan, kerajaan British telah mengubah dasar pendidikan yang menumpukan ke arah penyatuan dan bukan pemisahan antara komuniti etnik yang berbeza. Okey, itu kita dapat lihat dalam laporan Cheesman ni, mereka pihak British ni dia cuba untuk mengubah dasar pendidikan iaitu ke arah penyatuan antara kaum. Okey, antara objektifnya adalah untuk membuat sistem kurikulum sekolah Inggeris dan vernacular dan kemudian membina semula sistem pendidikan tanah Melayu selepas pendudukan Jepun. Okey, antara intipati yang utama adalah peruntukan pendidikan peringkat rendah secara percuma dan penggunaan bahasa ibunda masing-masing dibenarkan. Okay, kemudian pendidikan Inggeris akan didedahkan pada peringkat rendah. Mereka yang berkelayakan boleh meneruskan pelajaran pada peringkat menengah dan peluang pendidikan yang sama kepada golongan wanita. Okay, tetapi laporan Cheesman ni adalah gagal kerana mereka tidak mampu dilaksanakan kerana kekurangan tenaga pengajar untuk sekolah Inggeris dan ketiadaan kuasa untuk melaksanakannya dan juga tiada usaha mereka dalam memupuk integrasi nasional antara kaum. Okey, hubung kait dengan falsafah pendidikan adalah
Pendidikan merupakan satu usaha yang berterusan. Okey, dapat dikaitkan dengan idea pendidikan percuma yang telah diketengahkan. Okey, kemudian laporan ini dapat dikaitkan dengan memperkembangkan potensi individu. Hal ini kerana mereka memberikan peluang pendidikan yang sama kepada golongan wanita. Okey, kita berpindah pula kepada laporan Barnes 1950 iaitu diketuai oleh L.J. Barnes. Tujuan laporan Barnes adalah untuk menyemak dan memperbaiki bentuk pendidikan Melayu. Okey, ringkasan cadangan bagi laporan Barnes adalah menubuhkan sekolah-sekolah dua bahasa iaitu dengan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ni sebagai bahasa pengantar. Kemudian sekolah vernacular Melayu, Cina dan Tamil ditukar beransur-ansur kepada sekolah kebangsaan. Okey, kemudian pengajaran agama menggantikan pengajaran Jawi di sekolah. Sekolah vernacular Cina dan Tamil pula dihapuskan di peringkat menengah dan selanjutnya hanya digunakan bahasa Inggeris sahaja. Okey, kemudian pembinaan maktab perguruan berasrama dan ingin meningkatkan kualiti guru. Pembinaan sekolah vocational moden, kanak-kanak berumur 6 hingga 12 tahun mendapat pendidikan percuma, penguasa pendidikan tempatan dikubuhkan dan kemudian menekankan mata pelajaran sains, seni perusahaan dan sains rumah tangga. Okey, tetapi laporan Barnes ni dia tidak mendapat sambutan yang baik daripada semua kaum kerana kaum Cina dan India ni berpendapat bahawa laporan Barnes ni menggugat bahasa dan kebudayaan mereka. Okay, kemudian kaum Melayu pula berpendapat bahawa pendidikan Melayu tidak diberikan pendidikan sewajarnya dan hanya menumpang di sekolah Inggeris. Okey, antara hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan adalah bagi laporan Barnes ni dia melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan. Kerana dengan wujudnya sekolah dua bahasa, masyarakat ni dia akan mempunyai kemahiran dalam bahasa asing. Kemudian kita dapat juga lihat masyarakat berilmu pengetahuan dalam penekanan ilmu sains, seni perusahaan dan sains rumah tangga. Seterusnya kita dapat lihat memperkembangkan potensi individu dengan cadangan pembinaan maktab perguruan berasrama dalam meningkatkan kualiti guru. Seterusnya, saya akan menyambung perbincangan kita dengan laporan Penuh 1952. Laporan ini disediakan oleh Jawatan Kuasa mengenai Pendidikan Cina di mana ianya diketuai oleh Dr. William Pfeffer iaitu Setiausaha Eksekutif Persekutuan Lembaga Amanah bagi Institusi Pengajian Tinggi di China. Bersamanya Dr. Wu Tinghu, iaitu seorang pegawai PBB di Tanah Melayu untuk menyelidik pendidikan Cina di Tanah Melayu. Baik, seterusnya mari kita lihat tujuan laporan Penghulu 1952. Tujuannya adalah untuk menyemak semula laporan Barnes dan pandangan masyarakat Cina tentang laporan tersebut. Masyarakat Cina yang menganggap laporan tersebut untuk menghapuskan bahasa dan tradisi orang Cina. Jadi ada beberapa cadangan laporan Penghulu 1952. Yang pertama, sekolah Cina patut dikekalkan dan sukatan pelajarannya harus mengikut sukatan negara Cina dan bukannya Tanah Melayu. Seterusnya, mengekalkan sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan Inggeris dan sekolah-sekolah vocational harus dikembangkan untuk membina lebih banyak tenaga kerja mahir demi pembangunan negara. Dan seterusnya, membenarkan sekolah vernacular untuk beroperasi menggunakan 3 bahasa iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa kebangsaan juga diadakan. Namun begitu, laporan Penuh 1952 ini tidak diterima kerana tidak menguntungkan. Saya teruskan dengan Ordinan Pelajaran 1952 yang mana ianya bertujuan untuk mengkaji cadangan-cadangan laporan Barnes dan laporan Penuh dalam erti kata lain mencari kata sepakat dan ataupun mencari jalan tengah yang baik bagi kedua-dua laporan ini. Dan cadangan yang diutarakan dalam Ordinan Pelajaran 1952 ini ialah menubuhkan 2 jenis sekolah kebangsaan yang berbeza iaitu sekolah Inggeris dengan mata pelajaran bahasa Melayu menjadi wajib dan sekolah aliran Melayu dengan mata pelajaran Inggeris sebagai bahasa kedua. Seterusnya, mata pelajaran yang menggunakan bahasa Cina ataupun Tamil sebagai bahasa perantaraan boleh disediakan jika terdapat 15 orang pelajar atau lebih di dalam satu kelas mengikut keperluan masing-masing. Seterusnya, kerajaan memberi pendidikan secara percuma sehingga darjah 6 ke negara yang berumur 6 tahun hingga 12 tahun diwajibkan untuk hadir ke sekolah. Dan murid-murid yang telah menamatkan pelajaran di sekolah rendah diberi peluang untuk melanjutkan belajar di sekolah menengah ataupun vocational dengan mengikut keupayaan dan kelayakan individu tersebut. Kemudian, sekolah vernacular Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sebahagian daripada sistem persekolahan kebangsaan. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dicadangkan diajar sebagai bahasa ketiga. Cadangan Ordinan
pelajaran 1952 ini tidak dapat dilaksanakan kerana menghadapi masalah kuat. Seterusnya, laporan Razak 1956, di mana sistem pendidikan ini lebih ke arah sistem pendidikan nasional. Tajuk asal laporan Razak 1956 ini adalah Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 yang dibentang pada Mei 1956 yang diketuai oleh Menteri Pendidikan pada ketika itu adalah Datuk Abdul Razak bin Husin. Tujuan laporan Razak 1956 ini adalah untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, memelihara perkembangan bahasa dan budaya kaum lain dan perintis pengukuhan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia dalam memupuk dan membentuk perpaduan negara dan melahirkan masyarakat maju berpandukan sains dan teknologi moden. Dalam intipati laporan Razak 1956 terdapat 17 cadangan yang diutarakan. Antaranya adalah menggunakan kurikulum kebangsaan dan sistem peperiksaan di semua sekolah, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dan bahasa kebangsaan. Selain itu, menggunakan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah. Sekolah-sekolah rendah ditukarkan kepada sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Dan bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah. Sekolah jenis kebangsaan boleh menggunakan bahasa Cina dan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Cadangan laporan Razak 1956 diterima oleh Majlis Perundangan dan Persekutuan. Penyata Rahman Talib 1960. Laporan ini merupakan perkembangan sistem pendidikan yang berlaku selepas merdeka, yang mana laporan ini dibentangkan pada Februari 1960 dipengerusikan oleh Encik Abdul Rahman Talib, iaitu Menteri Pendidikan pada ketika itu. Dan Abdul Rahman Talib menubuhkan jawatankuasa bagi menyemak dan mengkaji semula pelaksanaan laporan Razak 1956. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan dan menambah baik sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu bagi menekankan pendidikan kerohanian dan moral. Antara cadangan-cadangan yang telah diutarakan dalam Penyata Talib 1960 ialah bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama di semua peringkat sekolah, rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi. Peperiksaan awam perlu diadakan di dalam bahasa Melayu dan lulus kertas bahasa Melayu sebagai syarat wajib untuk kemasukan ke sekolah menengah. Pendidikan secara percuma kepada semua kaum di sekolah rendah dan kenaikan darjah secara automatik hingga tingkatan 3. Selain itu juga mewujudkan kelas peralihan bagi murid sekolah rendah jenis kebangsaan Cina iaitu SRJKC dan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil SRJKT yang bertukar kepada sekolah aliran Melayu ataupun English. Memberi penekanan pendidikan kerohanian dan moral dengan mewujudkan pendidikan Islam bagi murid yang beragama Islam dan pendidikan moral bagi murid yang bukan beragama Islam. Selain itu juga mewujudkan aliran pendidikan teknik dan vocational bagi melahirkan tenaga mahir. Dan pendidikan penilaian darjah 5 diwujudkan memajukan pendidikan teknik dan vocational. Penyata Rahman Talib 1960 diterima dan menjadi asas kepada pengubalan Akta Pelajaran 1961. Mari kita melihat hubungan sistem pendidikan yang telah saya bincangkan selepas tadi dengan falsafah pendidikan. Yang pertama, laporan penuh 1952. Aspek penting dalam laporan ini adalah mengembangkan potensi individu yang mana mereka memastikan kurikulum yang digunakan pakai oleh kaum Cina lebih tersusun dan sistematik, di mana mereka mencadangkan kurikulum sukatan pelajaran mengikut sukatan negara Cina. Selain itu juga, aspek penting dalam laporan ini adalah menekankan elemen intelek, di mana sekolah-sekolah vocational perlu dikembangkan supaya melahirkan pekerja yang mahir demi membangunkan negara dan melahirkan masyarakat yang berdaya saing, yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran. Seterusnya, dalam Ordinan Pelajaran 1952 merupakan salah satu usaha berterusan di mana dengan menubuhkan dua jenis sistem persekolahan iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar bagi semua peringkat sekolah. Selain itu juga, lahirkan insan yang seimbang dan harmonik bagi semua pelajar-pelajar tanpa perbezaan antara satu dan sama lain. Sebagai contoh, kaum Cina, kaum lain yang menggunakan bahasa Melayu dalam pendidikan tidak merasakan perbezaan kaum bagi menjalankan sistem pendidikan di sesebuah sekolah. Seterusnya, saya menyambung hubungan pendidikan iaitu laporan Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960 dengan falsafah pendidikan. Mari kita mulakan dengan laporan Razak 1956. Pendidikan sebagai salah satu usaha berterusan yang mana pendidikan bukan hanya berfokuskan kepada bidang pendidikan sahaja. Pelaksanaan kurikulum membuktikan bahawa pendidikan boleh berlaku di mana sahaja secara berterusan.
dan melahirkan masyarakat yang seimbang dan harmonis dengan mencadangkan dalam mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, terlatih dan juga bertoleransi. Pelaksanaan peperiksaan memberi kesedaran kepada pelajar untuk melahirkan rasa bertanggungjawab untuk mengulang kaji. Seterusnya, kita ke penyata Rahman Talib. Aspek penting dalam laporan ini adalah kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, di mana pelajar yang beragama Islam diwajibkan mengikuti mata pelajaran pendidikan Islam dan pelajar bukan Islam wajib mengikuti pendidikan moral. Selain itu, melahirkan insan yang seimbang dan harmonis di mana kelas peralihan diwajibkan bagi pelajar yang berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Melayu dari SJKC dan SJKT bagi mengelakkan keciciran untuk menguasai bahasa Melayu. Dan pendidikan diberikan secara percuma kepada semua pelajar. Ini melahirkan atau menekankan aspek intelek bagi melahirkan masyarakat yang berilmu dan berkemahiran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syuhada binti Jamahir akan menyambung perbentangan sahabat saya. Saya akan menyambung tentang Ordinan Pelajaran 1967. Ordinan ini juga dikenali sebagai Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967, penguatkuasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Di antara intipati yang terdapat di dalam ordinan pelajaran ini ialah bahasa kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud rasmi, iaitu sebarang urusan rasmi hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan. Yang kedua, penggunaan terjemahan. Dokumen atau putusan rasmi boleh diterjemahkan ke dalam bahasa selain bahasa kebangsaan selain bahasa kebangsaan bagi kemudahan dan kepentingan awam. Penggunaan yang ketiga, penggunaan berterusan bahasa Inggeris yang dibenarkan. Yang di-Pertuan Agong telah membenarkan penggunaan berterusan bahasa Inggeris bagi urusan rasmi sekiranya perlu. Penggunaan bahasa Inggeris yang dibenarkan di dalam dalam Parlimen dan Dewan Undangan Negara, iaitu YDP, Dewan Negara, yang di-Pertuan Dewan Rakyat dan di-Pertuan Dewan Undangan Negeri boleh membenarkan penggunaan bahasa Inggeris dalam Parlimen atau Dewan Undangan. Ingin saya berkongsi perkara unik tentang Ordinan Pelajaran 1967, iaitu berkaitan dengan tulisan bahasa kebangsaan. Tulisan bahasa kebangsaan ialah tulisan Rumi dan syarat tidak menghalang penggunaan tulisan Jawi. Yang uniknya ialah bentuk angka di dalam Ordinan Pelajaran 1967 ialah di dalam bentuk angka Arab. Hubung kait. Di antara hubung kait antara Ordinan Pelajaran 1967 dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ada dua. Yang pertama, penguatkuasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, penggunaan berterusan bahasa Inggeris dibenarkan bagi urusan rasmi jika perlu. Kita pergi ke laporan Kabinet 1979 ataupun dikenali sebagai Penyata Mahathir. Penyata Mahathir ini dipengerusikan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Ia bertujuan untuk mengkaji semua matlamat dan kesannya sistem pendidikan sekarang termasuk kurikulum. Yang kedua, dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud dengan tujuan untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat dapat dipenuhi sama ada dari jangka pendek maupun jangka panjang dan memastikan sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu, berdisiplin dan terlatih. Di antara cadangan yang terdapat di dalam laporan Kabinet 1979 ini ialah ada tiga. Yang pertama, menumpukan kepada pendidikan asas 3M. Yang kedua, kedudukan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dikekalkan. Yang ketiga, fokus kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur disiplin yang tinggi. Terdapat beberapa faktor dalam pembentukan jawatan kuasa Kabinet 1974. Yang pertama, apabila berlakunya peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969. Yang kedua, apabila berlakunya pembentukan Rukun Negara 1970. Dan yang ketiga, pelancaran Dasar Ekonomi Baru 1970. Hubung kait laporan Kabinet dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui beberapa fasa. Yang pertama, pada 1983, rancangan kurikulum baru sekolah rendah KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara, dan pada tahun 1989, rancangan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pula diperkenalkan di semua sekolah kebangsaan.
Di antara kesan yang dapat kita lihat ialah penumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial jeris dalam usaha untuk melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia serta berupaya memberi tumpuan kepada kemajuan, kesejahteraan serta pembangunan negara. Seterusnya, kita pergi kepada sistem pendidikan kini dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kita pergi kepada, sebelum kita teruskan kepada pendidikan masa kini, kita pergi kepada hubung kait laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, ia melahirkan rakyat berakhlak mulia. Yang kedua, rakyat bertanggungjawab. Serta yang ketiga, rakyat berketerampilan. Kerana laporan ini memastikan sistem pelajaran memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu, berdisiplin dan yang terlatih. Kita terus kepada sistem pendidikan kini dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Kita pergi dahulu kepada pengertian falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan ialah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Okey, seterusnya kita pergi kepada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah merangka Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP ini 2006 hingga 2010 yang akan menjadi garis panduan pembangunan pendidikan negara secara menyeluruh dalam tempoh 5 tahun dalam RMK ke-9. PIPP telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 di Pusat Konvensyen Kebangsaan Antarabangsa Putrajaya. Matlamat di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini ialah pendidikan berkualiti untuk semua. Pendekatan yang kedua, fokus yang kedua ialah kecemerlangan institusi pendidikan. Baik, kita terus kepada teras Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Ia mengandungi 6 teras. Yang pertama, membina negara bangsa. Yang kedua, membangun modal insan. Yang ketiga, memperkasa sekolah kebangsaan. Yang keempat, merapatkan jurang pendidikan. Yang kelima, memartabatkan profesion keguruan. Dan yang terakhir, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Di antara hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah pembangunan modal insan yang fokus kepada ilmu pengetahuan serta kepakaran dan kemahiran yang tinggi. Hubung kait yang kedua, kemahiran komunikasi berkesan, berfikir secara kreatif dan kritis serta ICT, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat serta mempunyai nilai tinggi yang berupaya menjadi pemimpin yang berkesan dalam keluarga serta masyarakat. Dan hubung kait yang ketiga, aspek-aspek tersebut berkait dengan elemen yang terdapat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan melalui latihan yang disediakan agar dapat meningkatkan produktiviti, kemahiran dan inovatif ke arah pembangunan negara. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa falsafah pendidikan kebangsaan FPK merupakan teras dan panduan kepada pendidikan di negara Malaysia. Oleh itu, para pendidik harus memahami secara mendalam tentang perkembangan sistem pendidikan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan dalam melahirkan murid yang berintelektual dan berilmu pengetahuan seiring dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.